Berbagai penimam, pengurusi dan setiausaha dan hadirin puasa, sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu am wa kullu amin wa antum bi khair. Dan setiap tahun mudah-mudahan anda semua dan kita semua di dalam kebaikan insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, surah yang dipilih kali ini adalah surah Al-Ankabut. Dengan makna lama, kita dapati bahawa Allah menyatakan dalam suatu ayat yang biasa kita dengar, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ayat yang bermaksud Allah tidak akan malu-malu untuk membuat perumpamaan serendah-rendah lalat fama fawqaha, ataupun yang lebih tinggi daripada lalat. Allah menyatakan wa tilkal amsal nadribuha linnas. Demikianlah perumpamaan yang kami umpamakan bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu mau berfikir. Tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita dalam pelbagai bentuknya. Ada kalanya dalam bentuk disebut sebagai basyir, ada kalanya dalam bentuk nazir, ada kalanya dalam bentuk qisas ataupun qissah, dan ada kalanya dalam bentuk sebagai amsal. Amsal itu maknanya ialah perumpamaan, ya, perumpamaan, ataupun dalam bahasa kita sebagai pepatah, pepitik, ya, sebagai untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Dan masyarakat kita, masyarakat Melayu memang terkenal dengan peribahasanya, dengan pepatahnya, perbandingannya, bedalannya. Maka demikian, apatah lagi Allah yang Maha Hakim mempunyai bedalan-bedalan dan juga mempunyai perumpamaan. Dan antara perumpamaan yang telah pun kita baca satu surah, iaitu surah An-Naml. Dan dalam surah An-Naml itu bagaimana kita telah mendapat suatu pengajaran kehakiman, kebijaksanaan, kepekaan yang ada pada raja semut terhadap kelangsungan dan kesinambungan kehidupan rakyatnya, dan bagaimana akidah dan tauhid, bagaimana pegangan dan kepercayaan yang ada pada maknanya raja semut ini, sehingga kita dapat mengambil pengajaran daripada tutur kata semut. Dan bagaimana kaitannya semut ini dengan maknanya Sulaiman alaihissalam, ya, bagaimana kebijaksanaan Nabi Sulaiman untuk berdebat dengan maknanya kita kata semut yang walaupun ianya lemah, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengambil kesempatan daripada kelemahan semut
bahkan maknanya memerintahkan rakyatnya, tenteranya agar maknanya menghindarkan diri daripada maknanya memijak dan menindas rakyat yang dipimpin oleh raja seperti ini kan. Dan saya masih ingat lagi bagaimana apabila Ratu Semut mengingatkan kepada semut-semut yang lain agar segera masuk ke dalam sarang-sarang mereka supaya mereka tidak mati dipijak oleh tentera Sulaiman. Dan titah semut, raja semut itu ataupun ratu semut itu didengari dan dipahami oleh Nabi Sulaiman. Dan kemudian apa respon Nabi Sulaiman daripada titah itu? Bukankah Nabi Sulaiman bertanya kepada ratu semut yang menjadi raja kepada semut-semut, apakah kamu takut mati? Ya, apakah kamu takut mati dipijak? Bukankah kata ratu semut bahawa bukan itu yang aku takut. Yang aku takut ialah matinya hati-hati rakyatku melihat kemewahan-kemewahan yang dibawa oleh tuanku dan tentera-tentera tuanku. Ya, bagaimana tajamnya pemikiran ratu semut. Dia kata, bukan yang saya takut itu matinya rakyat saya, matinya rakyat ini dipijak oleh tentera tuanku, tapi yang paling saya takut ialah matinya hati rakyat saya melihat kemewahan dunia, kebesaran dunia yang dibawa oleh tentera-tentera tuanku Sulaiman, sehingga melupakan mereka daripada berzikir membesarkan Allah, lalu mereka membesarkan dunia dan juga membesarkan harta dan sebagainya. Ini kenyataan yang maknanya kita kata menyebabkan Nabi Sulaiman insaf, ya, dalam fadli Rabbi. Ini juga adalah di antara kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kata Nabi Sulaiman. Jadi di sinilah kita dapati bahawa Allah Taala membuatkan kisah-kisah ini bukan sekadar dongengan, ataupun bukannya dongengan, bukannya untuk halwa telinga, tapi dia membawa makna yang sangat besar untuk memberi pengajaran kepada manusia. Dan Allah Ta'ala bawa Al-Ankabut ini dalam ayat 41 sebagai perbandingan kerapuhan akidah musyrikin, ya, yang ada, bahawa dibayangkan dan diumpamakan kerapuhan akidah musyrikin itu sama seperti maknanya sarang laba-laba. Fa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah di dunia ini adalah rumah laba-laba. Dan diumpamakan akidah ataupun kepercayaan syirik, iaitu lemahnya dan rapuhnya sama seperti sarang laba-laba, ya, sama seperti sarang laba-laba. Dan kemudian Allah Ta'ala membuat suatu perencanaan lain pula, mematahkan perencanaan musuh yang begitu beria-ria dengan sarang laba-laba. Ya, mematahkan perencanaan musuh dengan sarang laba-laba. Maknanya rumah yang paling lemah pun, ya, yang paling lemah itu Allah Ta'ala, maknanya kita kata menggunakan rumah yang paling lemah itu untuk mengelilingkan musuh yang cuba nak membunuh Nabi SAW di Gua Hira, ya, di Gua Hira. Terpedayanya musuh hanya dengan maknanya dengan sarang laba-laba, ya, yang dikatakan auhanal buyut, rumah yang selemah-lemahnya di muka bumi, ya. Tapi kemudiannya orang mengkaji, ya, musuh terutamanya mengkaji, ya, musuh terutamanya mengkaji, dan perkajian-perkajian mereka akhirnya mendapati bahawa sarang laba-laba ini diternak laba-laba, diambil sarang, kemudian digunakan pula untuk dijadikan baju kalis peluru, ya, untuk dijadikan pula baju kalis peluru. Demikianlah kita tengok bagaimana peranan gua, peranan laba-laba, ini semua ini, ya, maknanya kita kata adalah merupakan, kita kata pengajaran-pengajaran yang sangat berharga bagi orang yang mahu memikirkan, ya, bagi orang yang mahu memikirkan. Baik, dalam pendahuluan kata Pak Hukam rahimahullah, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin.
elok kita bacakan sekalung Fatihah kepada almarhum Haji Abdul Malik Pak Hamzah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok di situ, dalam pendahuluan itu dinyatakan bahawa yang bererti Al-Ankabut, yang bererti labah-labah ataupun lawah, surah yang ke-29 dalam susunan Al-Quran dan diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Sebenarnya ada khilaf, ada khilaf di antara mufassirin, dan ada juga yang mengatakan bahawasanya surah Al-Ankabut ini adalah surah Madaniyah, kerana melihat kepada sebahagian kandungannya ada pernyataan tentang sifat-sifat orang munafik, dan sedangkan orang munafik itu tidak muncul kecuali di Madinah Al-Munawwarah. Orang munafik tak ada di kota Mekah. Di kota Mekah yang ada musyrikin dan mukminin. Munafikin tidak ada. Yang ada ialah setelah peperangan Badar, maka timbullah golongan munafikin. Jadi oleh kerana surah ini ada menceritakan sifat-sifat orang munafik, maka sebahagian juga ada yang menyatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Nah, dan kemudian ada lagi satu pandangan, katanya 10 surah yang pertama adalah Makkiyah. 10 ayat yang pertama adalah Makkiyah, selebihnya adalah Madaniyah. Ada pengumuman di sini minta ubah kereta AAY 6320 AAY 6320 mengganggu perjalanan orang lain. WPU, ini rasa kena WPU 4537 WPU 4537, maksudnya apa buat WPU 4537 AHM 8905 yang ketiga pula 8905 AHM WPU 4537 AAY 6320. Jadi minta ubah sebab ada kereta nak keluar. Jadi ada khilaf di situ, tetapi maknanya ada yang melihat bahawanya sebahagiannya adalah Makkiyah, sebahagiannya adalah Madaniyah. Ini tidak pelik tuan-tuan dan puan, sebab apa? Ini berlaku semasa tadarus baginda sallallahu alaihi wasallam. Semasa bertadarus itu, maka Jibril memerintahkan Nabi, masukkan sekian ayat ini dalam surah sekian, masukkan ayat ini dalam surah sekian. Jadi tidak pelik kalau dalam satu-satu surah itu boleh ada Makkiyah dan boleh ada Madaniyah. Itu tidak pelik, itu tidak pelik, boleh berlaku demikian, kerana ini arahan dan bimbingan daripada Jibril alaihi salam. Baik, Ankabut ada di dalam ayat 41 menceritakan perbandingan tentang akidah syirik begitu lemah, dibandingkan dengan maknanya kita kata hanya sekadar sekuat sarang labah-labah. Bila mana kita benarkan dengan saksama, dengan penuh adil, maknanya tidak kita mengabaikan yang sewajarnya. Jelas sekali pertalian isi di antara surah ini dengan surah sebelumnya, Suratul Qasas. Al-Qasas jamak kepada kisah. Maknanya kalau satu kisah, satu cerita dipanggil kisah dalam bahasa Arab dengan satu. Kalau dah banyak dikata qasas. Tak sama pula dengan qisas. Kalau qisas lain pula, pembalasan ke atas jenayah yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja, sama ada terhadap nyawa ataupun anggota, ataupun anggota itu dipanggil qisas. Tapi kalau qasas jamak kepada kisah. Dengan surah ini yang mana isi yang terkandung di dalamnya ada pertanian, ada demikianlah kehakiman dan kebijaksanaan Jibril
Jibril alaihissalam. Bimbingan Jibril itu bukan sia-sia. Maknanya bukan diwujudkan surah berdasarkan rentetan-rentetan itu percuma tanpa ada pertalian-pertalian dan jalinan-jalinannya. Jadi ada pertalian, ada jalinannya, itu yang kita lihat, yang maknanya Jibril alaihissalam mengadakan ataupun membimbing baginda untuk meletakkan susun atur dan kronologi surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dikatakan di sini bahawa kerana pada ayat-ayat terakhir dari surah Al-Qasas kepada Nabi telah diterangkan patokan dari dakwah dan inti yang didakwahkan, bagaimana substance dakwah, dan bagaimana maknanya kita kata kesan-kesan daripada dakwah, dan bagaimana kandungan dakwah itu diceritakan. Beliau kemudian dinyatakan dalam surah Al-Qasas juga dilarang membuat hubungan dengan kaum yang masih mempersekutukan Tuhan. Dalam arti kata bahawa dalam dakwah baginda, manhaj dakwahnya, perjalanan dakwahnya mesti mengikut manhaj Rabbani, mesti mengikut manhaj kepimpinan ilahi, jangan terbawa dengan keinginan orang-orang musyrikin, ya. Dan kemudian dikatakan di sini beliau dilarang membuat hubungan dengan kaum yang masih mempersekutukan Tuhan. Beliau sendiri pun diberi peringatan jangan sekali-sekali mempersekutukan yang lain dengan Allah. Diperingatkan kembali inti perjuangan la ilaha illallah, dan segala sesuatu akan hancur binasa kecuali Allah, dan segala hukum dialah yang menentukan, dan bahawa kamu sekalian akan kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ini adalah intipati ayat Makkiyah ataupun surah Makkiyah dalam membina keteguhan jiwa, dalam membina haluan kehidupan, dalam membina maknanya tawajjuh ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab itu, ketika mana berdepan dengan pelbagai karena dakwah, jangan patuh dan tunduk kepada sasaran dakwah, tetapi hendaklah mengikut manhaj yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditutup dengan peringatan dan disambut, ya, surah Al-Ankabut dengan satu ingatan bahawa kalau sudah seseorang itu mengaku beriman kepada Allah, maka dia tidak akan luput dari cobaan. Maknanya mau tidak mau, apa yang dikatakan kebenaran itu akan ada saudara kembarnya, iaitu cobaan-cobaan. Dalam dakwah kebenaran ini, mau tidak mau, yang ditawarkan bukan kebenaran ataupun bukanlah yang akan maknanya menjanjikan satu mata benda yang hampir, tetapi yang dijanjikan adalah cobaan-cobaan dalam perjuangan, tribulasi perjuangan. Percobaan adalah ujian daripada iman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya ia akan menguji kamu siapakah di antara kamu yang terbaik, ya, yang terbaik. Jadi maknanya orang yang dilihat tulen atau tidaknya iman itu apabila dia berjaya melalui ujian-ujian. Jadi ini bermakna bahawa tidak mungkin seseorang itu dianggap maknanya tulen imannya kalau dia tidak berani menempuh ujian dan dia lari daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Percobaan adalah selection atau penapisan, ya. Maknanya ujian, mihnah dan fitnah dakwah ini tak boleh dikeelak, bahkan mau tidak mau ianya adalah penapisan. Dan kalau kita lihat penapisan terakhirnya, kalau kita lihat dalam sejarahnya sebelum berhijrah, penapisan terakhir para sahabat ialah peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu di antara penapisan yang terakhir. Nak tengok siapakah sebenarnya yang boleh bertahan ataupun tidak, ya. Dan Nabi sendiri pula, penapisan yang Nabi lalui ialah bagaimana operasi dakwahnya di Taif, dan bagaimana sepulangan beliau berdepan dengan keadaan-keadaan gangguan daripada manusia di Taif. Jadi ini juga adalah sebahagian daripada maknanya penapisan, penyisihan di antara iman yang sejati dengan iman saduran yang palsu. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli,
Ya tak? Iman itu bukan hanya angan-angan, hanya harap-harapan, bukan hias-hiasan, walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Tetapi sesuatu yang kuat terhunjang dalam hati, kemudian dibuktikan dengan tindakan-tindakan dan amalan-amalan. Jadi mempertahankan iman akan menempuh ujian, dan sebenarnya itulah untuk menapis dan menyaring dan menyisir siapakah yang palsu, siapakah yang benar dalam dakwaan-dakwaannya. Setelah ayat pertama, mengiringlah ayat yang lain akan dijadikan pedoman bagi tiap-tiap orang yang ingin berjuang di jalan Allah, bahawa di sebalik kesusahan-kesusahan dalam perjuangan itu Allah janjikan dengan pelbagai janji nikmat yang abadi, nikmat yang abadi. Bahawa suatu perjuangan akan lebih banyak menguntungkan bagi diri yang bersangkutan dengan diri. Maknanya dakwah dan jihad tak dapat dipisahkan, dan jihad dengan fitnah ataupun cubaan tidak dapat dipisahkan, dan fitnah dan cubaan tak dapat dipisahkan dengan keuntungannya pada diri pendakwah dan pejuang itu sendiri. Ya, maknanya man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Keuntungan dan manfaat daripada dakwah dan jihad itu balik kepada kita. Balik kepada kita. Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat darjat kita. Jadi dia kembali kepada diri kita. Kenapa? Bukanlah perjuangan manusia menegakkan agama Allah menguntungkan Allah. Ya, Allah tidak akan mengambil sebarang untung. Wa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya daripada manusia. Ya, takdirnya manusia tidak mahu menyembah Allah. Takdirnya manusia seluruhnya menentang Allah, bukanlah Allah semakin lemah dan miskin. Takdirnya manusia itu mahu berjuang menegakkan agama Allah dan menyembah Allah, bukanlah Allah semakin kuat dan kaya. Tidak. Wa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Kerana Allah kaya dari seluruh alam ini. Dikatakan pula bahawa banyak juga orang yang berkata bahawa dirinya beriman, tetapi dia tidak tahan kena percobaan manusia. Sebab itu dia berjuang setengah-setengah. Ya, wa minan nas, ya, dikatakan may yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang mengatakan aku beriman dengan Allah. Fa idza udhiya fillah, apabila mereka dipuji untuk menegakkan agama Allah, ja'ala fitnatan nas ka'adabillah, lalu mereka mengatakan bahawasanya ujian-ujian ini suatu azab yang perlu kita jauhi dan jangan kita tempuk. Sebaliknya kita ikutlah agam manusia, kita ikutlah agam orang kafir, kita ikutlah agam orang munafik. Dan dia tak dapat nak bertahan dengan ujian-ujian manusia. Maka dia pun berjuang setengah-setengah. Nampak selesa, dia pun ada kelihatan. Nampak susah, dia pun lari. Jadi ini maknanya kita kata nak menguji, ya, ini nak menguji sungguh ataupun tidak kita di dalam perjuangan membela yang benar. Kalau susah tu kita ada, ya, kalau susah tu kita ada, dan bila nampak kesenangan-kesenangan kita tidak akan tersilau, terhimbau, terpukau, maknanya kita adalah pejuang yang tulen, ya, kita adalah pejuang yang tulen. Khabbab, ya, Ibn al-Arat apabila melihat Islam makmur menang di kota Madinah, orang gembira, dia bersedih. Orang gembira, dia bersedih. Khabbab Ibn al-Arat adalah orang yang begitu maknanya bertahan dengan perjuangan dan keimanannya ketika mana tekanan-tekanan yang cukup dahsyat di kota Mekah Al-Mukarramah. Jasadnya diheret di atas bara api sehingga keluarlah lemak-lemak dan air daging, lalu masak dagingnya dan memadam api menjadi bara, ya, menjadi bara. Sehingga nyata maknanya kita kata parut-parut di belakangnya, ya, sehingga Nabi sendiri rasa tak sanggup nak melihat belakang tubuh Khabbab Ibn al-Arat. Bila dia tengoknya makmurnya Islam di kota Madinah, dia mula risau, dia mula sedih, takut tiba-tiba tak dapat maknanya kemewahan akhirat.
tak dapat maknanya pulangan-pulangan lumayan di akhirat. Pasal Allah dah bagi dah keselesaan kepada Islam di dunia. Itu khabar Ibn Arab. Jadi orang yang benar dalam dakwaan imannya, dalam masa ia memperjuangkan agama Allah, dia tidak akan terjejas dengan maknanya kita kata kesusahan dan kepayahan, dan bila nampak kemenangan-kemenangan dan keselesaan, dia tidak akan terpukau dan terpengaruh. Ini maknanya kita kata kayu ukur untuk melihat ketulinan seorang pejuang mukmin di dalam perjuangan. Jadi tetap kalau dia menampak keuntungan, dia mengangkat mulut mengatakan bahawa dia turut berjuang bersama orang yang berjuang, ini ialah golongan munafikin. Yang pada awalnya dia mengasingkan diri dan mengelak daripada perjuangan. Bila dia didapatinya perjuangan itu ada kesusahan, tapi apabila mendapat kemenangan, dia mula mengatakan bahawasanya dia ada sekali, dia ikut sekali. Bukan tak ada. Ada namanya ada, cuma dia tak naik je kan. Namanya ada. Jadi ini maknanya kita kata orang yang bila dah nampak, tuan-tuan dan puan, sebab itulah Syahid Hasan Al-Banna memberikan peringatan, kalau orang-orang tiba-tiba masuk dalam perjuangan Islam ketika mana umat Islam itu bakal mendapat kemenangan, tiba-tiba dia masuk, tak semena-mena sebelum ini dia adalah orang yang kuat menentang, tiba-tiba dia masuk tak semena-mena, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan orang-orang ini. Jangan diharapkan sepenuhnya, kerana kita tak mau, kita takut nantinya dia terlibat, rupanya bukan untuk perjuangan Islam, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi disuruh kita supaya berhati-hati dengan maknanya orang yang boleh kita sebut sebagai pejuang kesiangan, pejuang kesiangan yang lambat sampai, dan kalau sampai tu bila dah nak menang baru sampai. Masa mula boleh pering, tak ada masuk. Ibarat gotong royong, bila orang dah sedar royong baru dia sampai. Bila orang dah minum yongat, dia dah sekut dah sampai, baru dia ada. Masa tadi dia tak ada nampak kata itu ada. Jadi dia kata apa di situ? Dengan kata pendahuluan tentang kepentingan jihad atau perjuangan, surah ini dimulakan, iaitu bila mana berjuang pasti akan berdepan dengan fitnah atau pencabaran. Fitnah dalam Al-Quran antara lain ada 3 makna. Satu, fitnah dengan makna tuhmah. Satu, fitnah dengan makna tuhmah. Itu yang disebutkan sebagai wal fitnatu asyaddu minal qatli. Walaupun ada juga dalam tafsir yang lain mengatakan fitnah di situ, fitnah di situ ialah maknanya pencerobohan terhadap Masjidil Haram, pencerobohan terhadap maknanya Masjidil Haram, ataupun fitnah di situ ialah maknanya kita kata pencerobohan terhadap orang yang memegang akidah tauhid, Namun fitnah juga dengan makna tuduhan, dengan makna tuhmah tanpa asas. Yang kedua, fitnah dengan makna ujian. Yang ketiga, fitnah dengan makna bala, bala yang menimpa orang-orang yang engkar, itu juga adalah fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada bala yang bila dia menimpa, ia tidak akan menimpa orang yang zalim sahaja di kalangan kamu. Itu jadi itu juga dengan maknanya fitnah dengan makna bala. Ada fitnah dengan makna ujian, ada fitnah dengan makna tuhmahan. Yang ini bergantung kepada konteks ayat. Jangan hanya dilihat dari sudut teks, tetapi lihat juga konteks ayat. Jadi kemudian daripada itu dihuraikan beberapa perjuangan dari nabi-nabi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Khalilullah dicampakkan dalam api.